Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dirahmati Allah? Bertemu lagi dengan Ustaz Azizul pada hari ini. Kita akan membincangkan masih lagi pada tajuk menjaga harta benda awam, ya, siri yang kedua, di mana kita boleh melihat paparan di belakang Ustaz ini di dalam buku teks kamu pada muka surat 191. Ya, 191 kamu dapatkan buku teks dan kamu buka muka surat 191, kamu akan dapati paparan seperti belakang Ustaz ini. Okey, baik. Jadi mari kita tengok cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Macam mana cara dia? Ada orang ni, dia suka merosakkan harta benda awam. Ada juga dalam kalangan masyarakat kita. Macam mana kita nak tangani benda ni? Macam mana? Bagaimana? Apakah cara-cara dia? Dan sebelah sini warna hijau, di dalam kotak warna hijau ini adalah akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Apakah akibat dia? Apakah kesannya kalau kita tak mengamalkan adab terhadap harta benda awam ni? Kita tak buat benda ni, kita biar je lah. Macam tu tak boleh. Apa akan terjadi? Kita akan tengok satu-satu, ya. Kita tengok nombor satu, cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Macam mana kita nak tangani? Pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Maksud dia apa? Apabila kita ada agama, kita tahu Allah SWT melihat, kita beriman kepada Allah SWT, jadi Allah SWT akan tahu apa kita buat. Maka perbuatan yang buruk akan dibalas dengan dosa. Dan dosa itu membawa kepada neraka. Sebab itulah kita akan bagi pendidikan agama kepada orang yang belum lagi nak buat ataupun ada perasaan nak buat vandalism tu. Jadi dia orang akan berfikir dua kali. Aku nak buat ke tak nak buat? Dia nak patahkan apa ni, jungkir-jungkir ke, ataupun dia nak rosakkan tempat-tempat awam ni, dia akan fikir banyak kali. Dia nak membazir ke apa ke, dia fikir 2-3 kali. Sebab apa? Allah Ta'ala yang melihat. Tak payah ada orang melihat pun, dia tahu Allah tu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui lagi. Dia tahu. Jadi dia tak buat benda-benda terkutuk tu. Seterusnya, menunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi, kena ada orang tunjuk yang baik, barulah dia akan ikut. Kalau tidak, semua orang jahat, dia kata, dia pun boleh. Kenapa dia boleh? Kenapa dia boleh? Dia saling tunjuk-menunjuk. Menuding jari, orang kata. Dia tuding sana, tuding sini, tuding sana, tuding sini. Lepas tu, dia kata, kenapa aku salah pula? Cakap macam tu. Dia lepaskan diri dia juga. Nombor 3, memberikan nasihat dan teguran. Yang ni kita kata kena ajak orang buat baik dan kena larang orang buat jahat. Jangan buat jahat, cakap yang tu. Kita bagi nasihat. Sebab apa? Kalau ada orang bagi nasihat tu, maksud dia orang itu sayang pada dia. Dia tahulah ada orang sayang. Gitu, ya. Seterusnya, mengadakan kempen yang bersesuaian. Adakan kempen. Kempen macam mana? Hantar Telegram ke, hantar WhatsApp ke, hantar gambar-gambar orang buat baik, video-video TikTok yang buat baik ke. Jadi, kempen-kempen tu, dia orang tengok, dipandang mulia. Dia tengok, dalam tu, semua orang suka. Jadi, dia akan buatlah benda yang baik. Kita kena kempen lah. Kita buat poster ke, video pendek ke, buat YouTube ke, boleh. Semua boleh. Kita kena buat kempen. Nombor 5, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Kita kena awas, kena letak Pak Gad kat situ. Pak Gad dengan Mak Gad. Pengawal lah kita kata. Dia tengok tu. Boleh juga. Okey. Dan seterusnya, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Sesama masyarakat tu semuanya prihatin. Jadi diorang takkan buat benda-benda yang terkutuk. Sebab yang terjadi ni sebab ada masyarakat yang tak prihatin. Biar je lah. Nanti bukan duit kita. Nanti diorang juga yang ganti. Tak boleh macam tu. Walaupun bukan duit kita, tetapi itu harta benda awam. Kalau tak kena dekat kita, tak apalah. Macam mana kita nak berlepas diri? Satu hari kena kat kita juga. Okey. Okey, kita tengok yang dalam tulisan berwarna hijau ini. Iaitu akibat tidak mengamalkan. Apabila kita tidak mengamalkan ni, apa akan jadi? Berlaku pembaziran. Bil air, bil api, bil telefon, ya. Benda rosak nak kena ganti. Ganti lagi. Masih baru lagi, dah rosak. Sebab rosak tu bukannya sampai masa dia kena rosak. Jadi,
Sebabnya kita kena ganti kerana ada orang yang mematahkan, yang memutuskan, yang mentaknya, macam-macam lah perangai orang vandalism ni. Jadi, lakulah pembaziran. Habis duit, ikut situ aja. Sedangkan kita ni ada kerja lain lagi. Kita boleh guna duit tu ke arah orang miskin ke, orang yang kurang kemampuan ke, beli telefon kepada orang yang kurang berkemampuan ke. Jadi, duk habis ke situ je. Gitu. Nombor 2. Menyusahkan orang lain. Orang lain jadi susah. Susahlah. Kalau ada lah orang nak terberanak ke, dia tak ada telefon, kredit dia habis, dia pergilah cari pondok telefon. Si ayah ni, si suami ni, tengok-tengok, apa ni, telefonnya tinggal ganggang je. Tinggal tempat nak dial tu aja. Ganggang ni dah tak ada. Macam mana? Macam mana dia nak buat? Kan? Habis bini dia, isteri dia tu terberanak lah dekat rumah. Tak tahulah nak jadi apa kat anak dia. Mungkin tak sihat ke apa ke, kita tak tahu kan. Sebab itulah kita kena gunakan dengan baik agar tidak menyusahkan orang lain. Nombor 3 kita tengok. Banyak kemudahan rosak dan musnah. Jadi kalau kita biar, nanti akan banyak lagi rosak. Semua rosak. Nak pergi tandas rosak. Nak pergi telefon awam rosak. Masjid rosak. Bus stop rosak. Sekolah rosak. Semua rosak. Tandasnya ditendang tandas tu. Ditendang pintu. Dibuat lubang, ditulis, diconteng. Macam-macam lah. Nombor 4. Masyarakat berpecah belah. Masyarakat jadi macam mana? Dia menuduh-nuduh. Kata engkau lah, tak jaga, engkau lah. Dia saling bermusuhan. Itu benda tak elok yang berlaku dalam masyarakat. Nanti dah datang pergaduhan. Sebab semuanya tak nak buat kerja dan saling menyusahkan orang lain. Saling menuduh-nuduh. Yang kelima, ekonomi negara terjejas. Apabila semua ni berlaku, ekonomi negara pun terjejas dengan duit dia nak keluar, dia nak dah benda tu duk elok-elok, ada orang pergi musnahkan lagi. Dah lepas tu menyusahkan orang, orang ramai, lepas tu masyarakat pula berpecah belah, dia kena jaga pula. Dia kena tangkap orang pula, dia banyak kerja dia kena buat. Dekat dalam penjara nanti ramai orang tu kena bagi makan lagi. Jadi apa jadi dekat negara tu? Negara tu lah kali dia jadi tak larat nak uruskan rakyat dia yang tak berapa cerdik ni. Gitu. Okey. Jadi kita tahulah apa dia akibat dan juga cara nak menangani vandalisme ni. Okey, cuba kita tengok kat bawah ni pula. Kat bawah ni cerita tentang apa ya? Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Oh, gitu. Ada 3 kepentingan dia. Pertama, individu. Kedua, masyarakat. Ketiga, negara. Apa yang kepada individu ni jadi bagaimana? Melatih diri supaya lebih berdisiplin. Patutlah. Pentingnya kita mengamalkan adab terhadap harta benda awam ni, nanti diri kita akan jadi lebih disiplin. Kita tengok barang-barang awam, kita jangan pergi guna dengan tak cermat, kita jangan boros. Jadi kita tu sendiri jadi disiplin. Nombor 2. Memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Tetaplah. Memang begitulah. Nanti orang lain pun boleh guna balik. Lihat latar belakang ni. Dia tunjuk ada basikal, ada tempat duduk, ada pun telefon, ada taman permainan. Semua orang boleh main. Kita pun berdisiplin. Guna dengan elok-elok. Jangan guna dengan sembrono gitu aja. Lepas tu masyarakat. Kita tengok masyarakat. Memudahkan mewujudkan suasana harmoni. Masyarakat semua tak bergaduh, baik-baik semua masyarakat. Semua harmoni lah. Lepas tu masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Jadi masyarakat dapat guna dalam tempoh yang lama lah cerita dia. Tak payahlah asyik rosak aja, kejap aja. Pagi pasang, esok rosak dah. Tak payahlah macam tu kan. Nanti boleh guna lama bertahun-tahun boleh guna. Ya tak, duit yang nak baiki tu boleh guna ke tempat lain. Habis tu apa impak dia kepada negara pula? Menaikkan imej negara. Nanti negara lain tengok, oi baguslah Malaysia,
Sebab apa Malaysia ni ayat dia bagus, tak ada vandalism. Tengok negara kita. Negara kita teruk. Jadi kita dapat image yang baik lah. Macam sama-sama negara ni tengok image negara ni bagus lah. Kita kena contohi mereka. Gitu. Lepas tu, terakhir, menjimatkan kos penyelenggaraan. Jadi tak payah kita duduk selenggara dia. Tak payahlah kita asyik nak pergi backkey je. Kita boleh jimat kos tu. Macam Ustaz cakap tadi. Kita boleh gunakan ke tempat yang lain pula. Okey? Jadi Ustaz rasa sekadar itu dulu ya. Sekadar itu dulu. Bagi tengok rumusan, kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan secara bersama. Supaya dapat kemanfaatan, kebaikan bersama. Dia pun boleh guna, orang lain boleh guna, saya boleh guna. Orang yang kemudian boleh guna, orang yang hadapan kita boleh guna, semua boleh guna. Gunakanlah harta benda awam dengan cermat. Okey? Senang saja pada tajuk ni. Kita dah pergi bincangkan pada 191 dengan 192. Senang saja kan? Macam ni saja. Ustaz dah terangkan. Harap kamu faham apa yang Ustaz maksudkan. Okey, sekadar itu dulu daripada Ustaz Azizul. Nanti kita jumpa lagi pada tajuk yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.